Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bertemu lagi kita bersama saya USA Ustaz Saiful Azlan dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 5 bahagian Al-Quran. Pada kali ini kita akan menyempurnakan pelajaran 4 ciri-ciri mukmin berjaya dalam unit 2 berkaitan dengan ayat kefahaman. Sebelum ini kita telah pun membaca di bahagian ayat hafazan dan Ustaz telah pun bimbing bacaan kamu. Mudah-mudahan kamu telah pun dapat membaca dengan baik dan dapat menghafal ayat yang telah pun diwajibkan kepada kamu. Seterusnya kita pergi kepada objektif pembelajaran, mengetahui ciri-ciri mukmin berjaya. Kita nak tengok dalam ayat tu apa ciri mukmin berjaya. Yang kedua, mempelajari tentang salah laku seksual. Apa salah laku seksual yang banyak berlaku dalam masyarakat ni? Yang ketiga, menjawab soalan kebat. Ustaz petik soalan dari buku teks dan Ustaz buat jawapan dia. Yang seterusnya, menjawab soalan di bahagian deskripsi, bahagian bawah video tu. Nanti kamu tekan link, kamu akan dapat jawab soalan di bahagian tersebut. Yang telah pun Ustaz sediakan untuk kamu semua. Walaupun begitu, kita akan baca juga ayat ini. Tak lengkap rasanya video ini kalau Ustaz tak baca. Tapi Ustaz akan baca sepintas lalu sahaja. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Baik, kita pergi kepada bahagian ciri-ciri mukmin berjaya. Ciri-ciri mukmin berjaya yang terdapat di dalam ayat yang telah pun kita baca tadi. Okey. Pertamanya ialah beriman kepada Allah. Okey. Beriman kepada Allah. Kita lihat dalam ayat ini, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang beriman. Di sini orang yang berjaya, betul? Rukun yang pertamanya adalah mereka mestilah dari kalangan orang-orang yang beriman. Okey, apa makna dia? Sentiasa meyakini hanya Allah yang berhak disembah dengan melakukan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Ini merupakan orang-orang yang berjaya, orang-orang beriman. Yang kedua, dilambangkan dengan ayat alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam solat mereka. Okey. Macam mana khusyuk? Menumpukan sepenuh hati dengan menetapkan anggota, memahami bacaan dan perbuatan ketika solat. Faham apa perbuatan yang kita buat tu? Jadi orang yang khusyuk ni dia jaga ni. Bukanlah bermakna khusyuk itu sampai dia tak sedar apa yang berlaku. Kalau tak sedar, macam mana nak ingat rakaat? Macam mana nak ingat surah mana yang dia nak baca? Jadi orang yang khusyuk dia ingat tentang solat-solat dia itu. Dan dilakukan dengan cara yang terbaik. Anggotanya, bacaannya, perbuatannya, semua dilakukan dengan cara yang terbaik. Okey. Seterusnya ialah menjauhi ciri-ciri mukmin berjaya juga
menjauhi perbuatan atau perkataan yang sia-sia. Iaitu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang enggan atau menjauhkan diri dari melakukan perkara-perkara yang lagha, itu perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Itu menjauhkan diri daripada perkara yang tidak mendatangkan faedah dan merosakkan akhlak. Benda-benda yang tak berfaedah, dia kalaupun dia buat sekejap je. Contohnya main game sampai 10 jam sehari. Ni benda yang tidak berfaedah. Dan juga mungkin boleh merosakkan akhlak dengan percampuran masa main tu, dengan percakapan, cara bercakap orang dalam game tu. Semua itu boleh merosakkan akhlak kita. Yang ketiga, menunaikan zakat. Jadi, orang yang beriman ini, ciri-ciri orang yang beriman itu, mereka mengeluarkan zakat daripada harta jika harta mereka telah pun cukup haul dan nisab. Itu bagi zakat harta. Kita lihat dulu. Mengeluarkan sebahagian harta tertentu kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat yang ditetapkan oleh syarak. Syarat dia, kalau zakat harta, mestilah seseorang itu, dia hartanya melebihi kadar yang diwajibkan zakat dan telah pun genap setahun. Telah pun genap simpanan itu, harta itu setahun kalau berbentuk simpanan. Perniagaan tu dah diniagakan setahun. Kalau zakat tu merupakan zakat fitrah, nanti kita akan perincikan pula bila kita jumpa bahagian zakat nanti. Baik. Seterusnya, kita lihat menjaga kehormatan diri. Orang yang beriman dia jaga kehormatan diri, itu menjauhkan diri daripada melakukan perkara haram seperti zina, sumbang mahram, seks luar tabi'i. Ni semua ni dia jauhkan diri, tak buat perkara-perkara yang sebegini. Kerana dibimbangi mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan tak termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman. Yang keseterusnya, menjaga amanah dan janji. Orang yang beriman yang disebutkan dalam ayat tu jaga amanah dan juga janji, menjaga tanggungjawab dalam setiap urusan, sama ada pekerjaan, harta benda dan kerahsiaan. Amanah dan janji ni, dia bekerja, ada amanah kerja. Dia belajar, ada amanah belajar. Dia berinteraksi dengan orang lain, ada orang minta tolong dia, maka itu semua adalah merupakan amanah. Tak semestinya orang sebut, aku amanahkan engkau. Tapi bila mana dia berurusan dengan seorang, maka itu merupakan perkara yang telah pun diamanahkan dan dia perlu untuk melaksanakannya dengan baik. Yang terakhirnya, memelihara solat, menunaikan solat pada waktunya dengan menjaga segala syariat, syarat dan rukun. Solat ni buat dengan jaga syarat-syarat solat, rukun solat, apa semua tu dijaga dengan baik supaya solat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terus kita lihat di sini ada spektrum ilmu. Ada satu perkara yang nak disampaikan oleh pengarang kepada kita. An Abi Qatadah Al-Harith bin Rabi'i. Harith bin Rabi'i qala Allah Ta'ala. Ini merupakan hadis kursi. Rasulullah sampaikan. Tapi hadis ini adalah macam mengajuk apa yang telah pun Allah firmankan. Iaitu, inni faradtu ala ummatika khamsa salawat. Sesungguhnya aku telah memfardukan ke atas umatmu 5 selawat. 5, bukan selawat-selawat ni. 5 kali solat. Wa ahidtu indi ahdan annahu man jaa yuhafizu alaiha liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Dan aku berjanji dalam diri aku. Aku buat satu janji. Janji aku ni dengan orang tu. Annahu man jaa. Siapa yang datang kepada aku. Yuhafizu alaihinna. Menjaga semua 5 solat itu. Liwaqtihinna. Solat dalam waktu. Adkhaltuhul jannah. Aku akan masukkan dia dalam syurga. Ini janji Allah. Wa man lam yuhafiz alaihinna. Siapa yang tidak menjaga solat-solat itu. Fala ahdalahu indi. Maka tiadalah janji aku dengan dia untuk aku masukkan dia dalam syurga. Tak ada. Terus, zakat yang diwajibkan syarak ada zakat fitrah, zakat harta. Tadi Ustaz sebut dah zakat harta. Zakat harta dia cukup syarat-syarat. Zakat fitrah pula. Zakat fitrah ini ada juga syarat dia. Orang tu mestilah hidup di antara dalam bulan Ramadan dan di awal Syawal. Dia kena hidup daripada Ramadan, dia dapat bahagian dari Ramadan, kemudian dia hidup juga
setelah masuk maghrib hari terakhir Ramadan. Maka orang tu diwajibkan untuk membayar zakat fitrah atau diwajibkan untuk walinya, penjaganya membayar zakat fitrah kepadanya. Contoh seorang kanak-kanak kecil baru lahir di petang hari di 30 Ramadan. Baru lahir, kemudian bila masuk maghrib, masuk buka puasa, anak tadi meninggal dunia. Dia hidup di hujung Ramadan, dia hidup di awal Syawal. Maka anak itu wajib dibayar zakat fitrah kepadanya. Dan zakat fitrah ini juga tertakluk kepada seorang itu dia ada lebihan harta setelah dia nak makan, minum pada hari itu, ada lagi lebih. Ada lagi lebih, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Baik, terus. Ustaz tak nak huraikan panjang sangat kerana bukan tempatnya untuk dihuraikan secara lebih terperinci. Okey. Salah laku sosial. Pertamanya contoh dia adalah zina. Zina ni apa? Melakukan persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dengan perempuan. Persetubuhan haram antara pasangan kekasih. Contohnya, bukan kekasih pun. Di antara lelaki dan pelacur. Dia panggil zina. Antara lelaki dengan orang yang perempuan baru dia kenal je. Pun dipanggil zina. Asalkan lelaki dengan perempuan dan tak ada nikah yang sah di antara mereka. Okey, sumbang mahram apa dia? Melakukan persetubuhan haram antara lelaki dengan perempuan juga. Yang diharamkan berkahwin. Perempuan dan lelaki tu haram berkahwin. Siapa contoh? Persetubuhan haram antara anak perempuan dengan bapa tiri. Dengan bapa kandung. Dengan abang dengan adik perempuan. Mak saudara dengan anak saudara lelaki. Ni dipanggil sebagai sumbang mahram. Okey, terus. Salah laku sosial seterusnya ialah hubungan seks luar tabi'i. Luar daripada tabiat. Tabi'i manusia ni lelaki lawan dia perempuan. Lelaki pasangan dia adalah perempuan. Ni luar tabiat. Melakukan persetubuhan haram dengan cara bertentangan dengan tabiat semula jadi manusia. Contoh, liwat. Liwat ni apa? Lelaki dengan lelaki. Bukan tabiat dia panggil. Luar tabi'i. Okey. Yang keduanya adalah onani. Onani ni dia dengan diri dia sendiri. Dia dengan diri dia. Tak ada orang lain. Dia gosok-gosok dia sendiri. Dia buatlah, pandailah dia buat macam mana. Ni dia panggil onani. Sehingga keluar mani ataupun dia rasa puas. Maka itu dia panggil onani. Seterusnya adalah lesbian ataupun lafaz Arabnya dia panggil musahaqah. Musahaqah maknanya lelaki perempuan dengan perempuan. Ni pun luar tabiat juga ni. Maka perempuan dengan perempuan, macam mana cara dia buat? Wallahu a'lam. Kita pun tak retilah macam mana cara dia buat. Itu dipanggil sebagai salah laku seks luar tabi'i. Okey, lagi. Akibat salah laku seks ini menggugat keharmonian hidup masyarakat. Masyarakat pun haru biru kedudukannya. Anak orang tu berzina, anak orang ni sumbang mahram, ni ayah dengan anak, ini adik-beradik pun mengandung. Aduh, sakit kepala. Menggugat keharmonian masyarakat. Hilang kelayakan mewarisi harta pusaka bagi anak tidak sah taraf. Anak dia bila bapa meninggal layak menerima harta pusaka. Tapi kalau anak tidak sah, anak daripada hasil zina, maka dia tidak berhak untuk menerima harta pusaka daripada bapa dia. Yang ketiga, keruntuhan institusi keluarga. Tengok kalau bapa sikapnya begitu, pasti mak pun marah. Mungkin akan berlaku penceraian di antara pasangan tersebut kerana perangai salah seorang daripada mereka itu sangat teruk. Okey, terdedah kepada penyakit fizikal, HIV dan juga AIDS ini. Bagi yang kehidupan mereka tak sihat, mereka selalu membuat hubungan seks luar nikah ataupun seks dengan pelbagai pasangan, maka ia mendedahkan diri mereka untuk berada dalam situasi mungkin mendapat penyakit yang lebih kronik ataupun yang berbahaya. Pengajaran ayat. Okey, kita hendaklah menunaikan solat dengan khusyuk agar menjadi hamba yang bertakwa. Kita mestilah melaksanakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya supaya keimanan kepada Allah dapat ditingkatkan. Kerana kita ni kalau kita banyak buat taat, maka iman akan meningkat.
Pengajaran lagi, kita hendaklah menjauhkan diri daripada perbuatan sia-sia agar dapat meningkatkan kualiti hidup. Tengok, bayangkan kalau masa yang kita gunakan untuk main game tu 10 jam sehari, 5-6 jam sehari, kita guna untuk perkara yang lebih bermanfaat, guna untuk belajar, guna untuk membantu orang lain memerlukan, maka pastinya kehidupan kita lebih berkualiti. Yang terakhir, kita mestilah menjaga amanah dan janji agar maruah integriti Muslim terpelihara. Jaga amanah, jaga janji agar kita ni dianggap orang yang berintegriti, dapat dipercayai, dapat diharap untuk melakukan apa sahaja tugasan yang penting. Soalan kehebat. Salah laku sosial menyebabkan berlakunya jenayah pembuangan bayi. Kita lihat banyak jenayah buang bayi ni. Cadangkan cara mengatasi situasi di atas. Macam mana nak selesaikan masalah buang bayi ini? Okey, kita lihat macam mana jawapan yang Ustaz sediakan untuk kamu. Jawapan dia, memperkuat pendidikan dan penghayatan agama. Memperkuat pendidikan, kena didik dia, bagi ilmu dan penghayatan. Apa makna penghayatan? Hayah makna hidup. Makna cara hidup tu, kita hidup cara beragama. Cara berpakaian agama, cara bergaul agama, cara bercakap pun agama. Ini semua dipanggil penghayatan agama. Okey, memperkuat pendidikan dan penghayatan agama. Kenapa? Kerana agama adalah ubat kepada seluruh masalah kehidupan dan mati manusia. Bukan setakat masalah hidup, masalah mati manusia pun diselesaikan oleh agama. Kesannya, penzinaan dan pembuangan bayi dapat dibendung dengan jayanya. Noktah. Kesimpulannya, kita hendaklah menjaga tingkah laku agar iman terpelihara. Jaga tingkah laku kita. Kan tadi Ustaz kata, iman naik dan turun dengan perbuatan taat kita. Kalau kita buat banyak maksiat, iman kita akan menurun. Buat banyak benda baik, iman akan meningkat. Maka dengan itu, jaga tingkah laku agar iman kita terpelihara. Bila iman terpelihara, kita akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Seterusnya penutup, jawab soalan di bahagian deskripsi. Ada banyak soalan yang Ustaz sediakan di situ. Tak silap Ustaz ada 20 soalan. Dan jangan lupa subscribe, share, tekan loceng. Mudah-mudahan video ini juga bermanfaat kepada pelajar-pelajar lain dan juga videonya ia menjadi simpanan pahala kerana kamu telah pun melakukan suatu kebaikan, menyebarkan ilmu. Akhirnya, Ustaz sudahi dengan aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.